Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Sidang penonton yang dirahmati Allah, pada malam ni saya nak ajak tuan-tuan baca satu kitab Al-Kafi Syarah Hadis 40. Antara hadis yang kita nak bincangkan pada malam ni adalah hadis yang ke-35. Pengarang Imam Nawawi rahimahullah menyebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslim akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakzibuhu wala yahkiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi salasa marratin bihasbi imri'in minasyarri an yahkira akhahul muslim. Kullul muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduh. Mafhumnya, jangan kamu dengki mendengki, jangan kamu meminta membeli dengan harga yang tinggi bukan dengan tujuan membelinya, tetapi untuk menipu orang lain dan memudaratkan mereka. Jangan kamu benci membenci, jangan berkomplot, menikam dari belakang. Jangan kamu menjual di atas jualan orang lain, dan jadikanlah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang mukmin adalah saudara kepada mukmin yang lain, dan tidak menzalimi sekali-kali kepada saudaranya. Tidak membohonginya dan tidak menghinanya. Takwa itu di sini sambil menunjukkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Seorang itu sudah dianggap berdosa jika dia menghina saudara seislamnya. Setiap orang Islam itu di atas saudaranya adalah haram darahnya, hartanya dan maruahnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, hadis ini adalah hadis yang selalu kita dengar. Hadis ini adalah hadis yang masyhur. Tapi persoalan yang paling besar adalah bagaimana kita nak menatijahkan hadis ini dalam bentuk perlakuan, dalam bentuk pelaksanaan, dalam bentuk penghayatan, dalam bentuk amalan kita seharian. Dan perkara ini bukanlah satu perkara yang sukar, tapi boleh kita lakukan. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tahasadu. Jangan kamu hasad menhasad. Kenapa orang tu berhasad? Kerana tengok saudara dia lebih pada dia, maka dia jadi geram. Jadi hasad ini kadang-kadang yang jadi masalah, dia membawa kepada perbuatan yang ramai. Kita hasad ke orang ni hasad ke orang tu hasad ke orang ni hasad kat kita. Jadi akhirnya dunia yang penuh dengan hasad. Dunia yang penuh dengan, dalam bentuk kita kata saling hasad menghasad antara satu sama lain. Sebenarnya ini adalah satu penyakit yang bahaya, yang sepatutnya kita kena tegah. Kerana hasad ini, tuan-tuan, dia menyebabkan hati seseorang itu tidak lagi baik. Hati tidak lagi ceria. Hati tidak lagi senang. Hati tidak lagi bersih. Jadi kita ambil satu sikap, ya Allah, ya Tuhanku, hindarkanlah ku daripada sifat hasad dan juga orang yang berhasad kepadaku. Wa min syarri hasidin iza hasad. Kita tidak menghasadkan orang lain, dan kita juga minta berlindung dengan Allah sebagaimana dalam suratul Falaq daripada orang menhasadkan kita.
kerana tak untung pun kita hasad kat seorang gini-gini, walaupun kita dapat, tapi setakat mana kita boleh hidup? Setahun, 10 tahun, 20 tahun, selepas itu tak ada apa-apa pun. Justru tinggallah hasad, kerana dia memakan dan memamuh kebajikan yang kita miliki, sebagaimana api memamuh kayu-kayu api. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tanajashu. Tanajashu ini adalah dengan buat satu pakatan untuk melariskan barang, menaikkan harga, atau dengan cara menipu customer, pelanggan agar membeli dan mengheretnya. Saya tengok masa kecil lah, kadang-kadang kita ni pengalaman masa kecil itu bagus juga. Kita tengok masa kecil, kadang-kadang kalau kita pergi ke pasar, contohnya dululah di pasar Kedapayang, kadang-kadang kita tengok ada orang jual ubat, dan siapa yang nak belajar ceramah, belajarlah dengan orang jual ubat, sebab dia punya bahasa tu tinggi, sedap untuk melakukan ubat dia atau melariskannya. Apa yang dia buat ialah, orang-orang jual ubat ni ada 3-4 orang jual ubat. 3-4 orang jual ubat ni, dia tak akan jual ubat serentak. Dia jual yang pertama, yang lain tolong backup. Yang dia nak habis dah, yang kedua pula jual, dan yang ni pula jual. Jadi akhirnya masing-masing dapat. Caranya, bila mana dia jual ubat, sebagai contoh, dia kata ubat ni hebat ni, ubat ni hebat, ubat ni begini. Yang hebatnya, satu ubat tu macam-macam penyakit boleh selesai. Jadi dia buat macam ni, lalu dia pun offer harga sebenarnya RM20, tapi tak apa, hari ni special, kita buat RM10 je. Siapa nak silakan. Maka dia beri dulu 10 botol. Dalam masa tu, kawan-kawan yang jual ubat yang lain ni terus kata, saya nak sebotol. Ini kata saya nak 2 botol. Yang ni kata saya nak sebotol lagi. Jadi orang lain pun tengok, laku ubat ni. Dia pun beli pula 3 botol, hak ni pula 2 botol. Dia pun buat keluar daripada beg dia. Hak ni buat keluar lagi, hak ni buat keluar lagi. Akhirnya tengah hari makan di atas pula, di satu tempat yang lain, tempat makan. Apa yang dia buat? Duit aku minta balik, botol ubat tu bagi balik. Dia sudah laku dalam 80 botol, dapatlah RM800. Dan itu sebenarnya tanajus. Macam-macam cara. Wala tanajashu ini adalah salah satu daripada cara yang kadang-kadang kita menepelik orang ramai, menyebabkan orang terpengaruh, akhirnya beli kerana tidak mempunyai pengetahuan dan makrifah yang baik, akhirnya terpedaya. Ini bahaya. Jadi orang Islam tak boleh ada sifat melaksanakan jual beli secara tanajus. Wala tabaghadu. Jangan seorang itu, mereka ni bermarah-marahan, bermasam muka, bergaduh. Kadang-kadang zaman moden ni orang panggil klik orang ni, klik orang ni, sampai 14 klik. Sepatutnya tak ada berklik. Ni klik pertama, klik kedua, klik ketiga, klik. Ada komplot pertama, komplot kedua, komplot ketiga. Ada benda macam ni adalah benda yang tidak memberi manfaat dan berfaedah. Dia tak boleh buat macam tu. Apa untungnya kalau kita bermarah-marahan? Bos marah kepada orang nombor 1 dia, orang nombor 1 marah ke orang nombor 2, orang nombor 2 marah. Jadi habis dalam masyarakat tu, dalam organisasi tu, sifat kemarahan. Jadi benda ni tak comel, tak berapa sihat. Buanglah sifat tabarut ini. Wala tabarudu. Melainkan bukan tak boleh marah, tapi marah kerana Allah.
Marah kerana nak betul hakikat sebenar. Sifat marah ni adalah satu sifat yang apabila kita kerana Allah, itu tanda kita sempurna iman. Kata Nabi SAW, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Siapa yang cinta kerana Allah, marah pun kerana Allah, beri pun kerana Allah, benci pun kerana Allah, maka itu tanda sempurnanya iman. Wala tadabaru, dan jangan kamu tadabur. Apa makna tadabaru? Tadabaru dengan mana buat komplot, nak jatuh orang ni, buat pakatan, buat konspirasi, akhirnya jatuh kawan ni, naik orang ni, jatuh orang tu, jatuh orang ni. Kadang-kadang kita tak tahu tadabaru ini kalau kita tengok boleh membawa kepada ketidakbaikan. Saya baru tengok satu cerita menarik juga. Kadang-kadang lama duduk rumah ni, tak ada kerja, tengok jugalah cerita The Messenger. Maknanya lebih kurang dalam bahasa Arab Ar-Risalah. Tak habis lagi tengok sekejap, tidur tambung pula tengok. Nabi ni rupa-rupanya daripada awal lagi penuh dengan cubaan untuk mengenakannya. Rasulullah SAW ni daripada Mekah lagi, bukan sekadar daripada Mekah, nak pergi ke Madinah pun kena juga dalam hijrah. Bukan sekadar di Madinah, di dalam perjalanan hijrah, duduk Madinah pula dengan puak-puak orang munafik dan juga puak-puak orang Yahudi. Rancang je kerja dia, racang-racang sampai 3 Yahudi, 3 kabilah besar, kabilah Quraizah, kabilah Bani Qunaiqa, kabilah Bani Nadir. Tapi akhirnya racang je. Perkara ni sebenarnya tak sihat kalau kita tengok, kerana Allah nakkan nabinya, dan Allah yang menyempurnakan cahaya Islam itu, dan Allah menyatakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Maknanya dia yang mengutuskan rasulnya dengan petunjuk dan untuk menzahirkan segala agama-agama lain, di mana Nabi mengatasi semua sekali. Sekalipun orang kafir, orang musyrikin, orang ni benci, tak puas hati, tapi inilah yang berlaku. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba', dan jangan seseorang kamu jual beli atas jual beli saudara dia. Macam mana? Jangan seorang kamu jual atas jual beli saudaranya. Ceritanya saya nak cerita paling mudah lah. Cerita dekat nak raya korban. Ada peraih lembu, ataupun kita kata orang yang bela lembu. Orang kampung kadang-kadang ada hak minat bela lembu, dia tak bela banyak. Dia bela 4 ekor, 3 ekor, dia bela macam tu. Bila capai umur untuk dikorbankan, umur 2 tahun, saling gigi, adalah 2 ekor yang dia boleh jual. Dia beri makan lembu ni. Kalau dia jenis minat tu, dia ceruk rupuk, dia potong batang pisang, dia beri makan, tambah pula dengan meh, dan dia pula campur pula dengan air gula tu, garam. Jadi lembu dia besar, comel. Tok Iman kampung dia selepas Syawal raya puasa, selepas Syawal dia pergi rumah Pak De ni. Pak De siapa dengan Tok Iman, Tok Bila dan juga jawatan kuasa masjid. Pak De, lembu Pak De ada berapa ekor? Kau boleh korban tahun ni. Dia kata 2 ekor. Tunjuk dekat dengan kandang lembu tu. Ni kata kau boleh buat korban. Kata Tok Iman ni, Pak De 2 ekor ni kita nak lah.
kita nak korban kampung kita. Tok Imam pun tanya, Pak De, lembu ni berapa harga? Pak De kata nak jual seekor je. Hak satu tu memang nak awak baka, biar dululah seekor. Berapa Pak De? Pak De pun tengok atas bawah lembu, tengok-tengok, dia kata harga naik sikit ni. Dah berapa Pak De boleh? 8 kata Pak De. Tok Iman dengan Tok Bilal dan seumpamanya pun tawa. Pak De terik sangat Pak De. Kalau 8, 7 bahagian, mana 1,000 lebih. Tak boleh nak kurang sikit Pak De. Berapa? Paling bolehnya kata Pak De, tak apalah, kerana orang kampung, kerana Tok Iman, kami mati dengan harga 7,000. Tok Iman kata tak apalah Pak De, kita setuju. Tok Bilal kata setuju. Okey, kita buat agreement. Lembu putih ni buat agreement, setuju dengan Pak De, sign. Tok Iman kata ginilah Pak De, lembu ni kita nak ambil pagi raya tu lah. Lepas khutbah tu Pak De atur lah, kita nak sembelih khutbah raya haji. Pak De kata okey, setuju. Tok Imam pun bagilah 1,000 dulu kepada Pak De. Pak De pun suka dapat 1,000. Harga 7,000. Kira jadi dah lah tu. Sebab peringkat Tok Imam dia nak bayar 5 hari sebelum raya lah, nak selesai semua. Akhir sekali Pak De pun peganglah janji Tok Imam nak jual lembu tersebut dengan harga 7,000, sebab Tok Imam masjid kampung dia tu nak korbankan lembu tersebut. Ada dah 7 bahagian. 10 hari sebelum nak korban lembu tu, datang peraih penjual lembu, pembeli lembu. Dia kata, Pak De ada lembu juga? Tak ada tu, habis dah. Peraih ni pun tengok lembu belakang, Allah, Pak De besar, Pak De, lembu Pak De. Boleh tak Pak De nak beli lembu ni? Pak De kata kita jual dah. Kata dia jual macam mana? Dah ikat dah. Dengan siapa? Dengan Tok Imam, dengan Tok Bilal. Ikat dah. Berapa harga? 7,000 kata dia. Kata peraih ni wak kejut. Allah, kata dia. Pak De jual 7,000? Kata dia memang asalnya 8, 7. Pak De, lembu ni harganya 13,000. Allah. Pak De pun tengok atas bawah. 13 tu pun murah, sebenarnya 14,5. Bila dengar gitu, Pak De pun jadi huru-hara dah hati dia. Macam mana ni? Dia silap jual 7. Tapi bila mari peraih ni kata harga sebenarnya 14,5. Tapi untuk dia, kalau dia ambil boleh 13,5 pun tak apa. Bayar lalu. Serta cash. Kata peraih tu, saya nak jawapan petang sekarang ataupun pagi esok lah paling lewat. Kalau nak lah, kata nak tak apalah. Pak De ni pun nengung. Mak dia tanya berapa Pak De nengung ni? Kata dia, ni lah lembu itu silap jual tadi. Silap macam mana? Janji dah dengan Tok Imam nak jual dengan harga 7. Asal lapang, tawar dapat 7. Dia pun bayar dah cekerang 1,000. Cuma dia nak ambil tu. Dah. Kata mak dia, kenapa? Ni mari peraih tadi, dia sanggup beli 13,500. Kawan ni dua neng ginilah, kata kita pergi kat Tok Imam dah, bagi pulang balik duit dia. Kata tak jadi, kata nak beli lembu tu, nak jual. Kebab kita ni ingat nak beli lagi lah lembu tu. Dia pandai lah cara orang tua dia nak elak ni. Pada pun marilah rumah Tok Imam. Man, kita ni ada masalah sikit ni. Kata dia, apa dia pula ni? Ingat tak jadilah nak jual lembu, man. Dah, kata kita kan bayar dah.
Ikat dah. Yelah ikat pun, tapi ingat sayang pula nak jual lembu tu. Ingat lembu tu pula manja sama kita, makan tangan lembu tu. Oh baik sangat kata dia. Dia kata tak boleh lah gitu, pada dah janji kena buat. Betul, janji kena buat. Tak apalah Tok Iman, kita bagilah ke Tok Iman 100 lebih. Kita pulang balik 1000 ni dan kita berilah Tok Iman 100. Tok bila bunyi sangat mulut tu, kita bagi 50. Jadi kita tak apalah, rugi pun tak apa. Kita pun bukan nak tu sangat pun tak apa. Tok Iman kata betul pada gini pada. Betul. Pada Imam kata dah kalau gitu tak apalah, pada nak macam mana. Walaupun ada dah 7 bahagian tu. Lepas pada balik saja pada menopak suka. Suka. Ni kata jadi dah lembu tu. Berapa boleh? Kata dia 13.5 Takkan dari up sikit kata 14.5. Kata okey. Akhirnya dia jual. Inilah yang dimaksudkan wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'. Jangan seorang tu jual beli atas apa yang telah dijual beli oleh saudara dia. Dia telah janji dengan orang ni, pergi potong. Cara tu tak sesuai. Bayangkan berlakulah jual beli tersebut. Bila berlaku jual beli tersebut, hari raya hak tukang beli tu lembu pula, orang yang beli dengan Tok Perais tu tepi rumah Tok Imam pula. Dan orang tu pula minta Tok Imam suruh sembelih lembu tu pula. Nak tak mana muka pak dia. Ini semua kena tengok cara tu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al muslim akhul muslim. Kita ni sama-sama saudara. Orang Islam saudara pada Islam. La yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yakzibuhu wa la yahkiruhu. Dia tak boleh zalim orang, dia tak boleh hina orang, dia tak boleh dustakan saudara dia, dan dia tidak boleh memperlekehkan saudara dia. Semua ni sifat yang kadang-kadang secara tak langsung berlaku dalam jiwa kita. Waliyazubillahi min zalik. Allah saja tahu hati kita. Silap kita betul, kita katakan astagfirullah wa atubu ilaih, dan kita yakin saudara-saudara kita itulah saudara-saudara kita. Baik. At-taqwa hahuna, Nabi tunjuk dada dia. At-taqwa hahuna. Taqwa ni di sini. Wa yushiru ila sadrihi salasa marratin. Dia tunjuk kepada dadanya 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarri an yahkira akhahu. Cukuplah seorang Islam itu dianggap dosa silap dan jahat bila dia hina saudara dia yang Islam. Dia dihina saudara dia. Hina saudara ni dengan pelekeh, dengan air mata, dengan orang panggil memek muka, dengan diri mata, dengan jebeh mulut, dengan signal zaman moden, tambah pula dengan WhatsApp, dengan tulisan, dengan penuh satira, dengan penuh sinis, macam-macam. Waliyazubillah. Al-Muslim, kullul Muslim alal Muslim haram. Kullul Muslim alal Muslim haram. Setiap orang Islam terhadap orang Islam lain haram. Haram apa? Haram damuhu, darah. Dia tak boleh pergi bunuh. Dia tak boleh pergi tumpahkan darah. Dia tak boleh pergi lukakan orang Islam lain. Dia tak boleh memperkotak, menghina, tak boleh. Wa maluhu, harta dia, pergi rapah, pergi ambil, pergi curi, pergi tipu. Waliyazubillahi min zalik. Tapi orang zaman dulu macam mana? Harta sikit orang punya, dia cari orang tu kat mana, kerana nak bagi. Kisah bagaimana ibu bapa seorang ulama terkenal, Abdul Qadir Jailani, macam mana bapanya saleh, siapa nak pulang balik kesilapan makan minum dan seumpamanya. Wa irduhu, dan juga maruah dia. Kita maruah tuan-tuan kita tengok, ialah zaman kita sekarang ni, maruah ni adalah benda yang paling mudah untuk dijahannamkan, dijatuhkan.
Ada orang jatuh kerana maruah, baca sejarah tokoh, sejarah macam-macam lah kerana maruah. Jadi sebab itu kita kena jaga aib saudara kita. Kita tutup aib orang, Allah tutup aib kita. Bukan orang tutup. Kita tolong orang, Allah tolong kita. Kita buat baik kat orang, Allah buat baik kat kita. Kenapa dia tak kata bila kita tolong orang, orang tolong kita? Bila kita buat baik kat orang, orang buat baik kepada kita. Tapi dia kata Allah. Kerana ini janji yang lazim, yang kalau kita tengok dengan pahaman kita, sebagai contoh paling mudah lah, kita tengok orang kaya, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok orang tu kaya, makin lama makin kaya, makin kaya, makin kaya, makin okey. Lalu kita tanya, kenapa boleh jadi kaya macam ni, hebat macam ni? Apa dia jawab? Kaya ni, yang hebat ni, yang jadi orang macam ni kaya, hebat seperti ni, bila tengok betul-betul, rupa-rupanya dia tolong orang ramai. Dia ada tolong orang ni, dia tolong orang tu, dia bantu orang ni, dia bantu orang ni. Ini doa-doa yang tidak disangka dan dijangka. Semua akan dapat manfaat. Oleh kerana itu, jangan berhasad dengki, jangan tipu, jangan bermarah-marahan, jangan berkomplot, jangan menyakiti saudara-saudara, tapi buatlah semata-mata kerana Allah. Binalah kasih sayang. Saya melihat dalam peristiwa apa yang kita kata COVID-19 ni, PKP ni, saya tengok banyak sifat kasih sayang, tolong menolong. Sekarang tak pelik kalau kita tengok ada bungkusan makanan, bungkusan barangan. Dan saya sendiri tengok sahabat-sahabat kita yang saya hadir dalam majlis, sahabat kita tolong bantu orang ni, bantu. Orang yang dibantu tu kita nampak air mukanya begitu seronok, begitu heba. Dalam bahasa mudah dia kata, terima kasih saudara, jazakumullahu khairal jazak. Dia rasa lebih-lebih lagi kalau kita bagi kepada orang yang memerlukan. Tadi saya bertemu dengan seorang, lama saya tak bertemu, seorang yang ialah naif tua. Kita bawa makanan, bawa barang, beri. Bukanlah saya punya pun, saya tolong menyampaikan. Apa yang bila kita bagi, kita tolong, kita tengok begini, nampak air mukanya seronok, nampak rasaan hatinya. Cerita macam ini bukan saya seorang berlaku, tapi ramai saya tengok. NGO-nya, pak-pak menterinya, tokoh ulama'nya, orang kayanya, tokoh korporatnya. Suasana-suasana seperti itu dalam PKP, kita bantu kita ni. Itu pun ada lagi kadang-kadang terlepas pandang. Tapi Alhamdulillah, saya tengok, sebab kerja ni bukan boleh buat kerja seorang. Yalah, kita kena pakat tolong sama-sama kita. Kita jiran kita. Contohnya, orang ni, orang ni, orang ni. Orang-orang yang susah, bukan mestinya orang ni je susah. Orang Melayu pun susah, orang Cina pun susah, orang Dayak pun susah, orang India pun susah, orang Karazan pun susah. Ada semua. Jadi bila sebagai jiran yang ni bantu, betapa seronoknya dia. Kita tengok macam-macam lah. Bila saya duk tengok macam ini, benarlah hadis Nabi yang disebut tadi. Bila kita dapat tolong, dapat jaga, saya yakin insya-Allah, alhamdulillah, kita di Jabatan Perdana Menteri di bawah Hal Ehwal Agama, kita telah melancarkan tabung musaadah COVID-19 oleh JAKIM dan juga musaadah Khairah oleh PPZ, juga musaadah oleh tabung daripada Yayasan Wakaf, menunjukkan kepada kita tujuannya satu, nak sebarkan nak ni. Dan perkara yang baik ni, marilah kita cuba jadikan diri kita
yang berkemampuan sebagai tangan yang di atas. Al-yadul ulia khairum minal yadi sufla wabda biman ta'un. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, maka mulakanlah dengan orang dekat dengan kamu, kaum keluarga kamu, jiran kamu, kawan-kawan kamu. Maka ini adalah cara yang terbaik, insya-Allah. Semoga sedikit nasihat pada hari ini memberi manfaat kepada kita dalam tafsiran hadis daripada matan Arba'in Nawawiyah berkenaan dengan hak saudara-saudara kita untuk sama-sama kita jaga dan kita pelihara. Ada soalan ini? Apa hukumnya kalau kita menjaga bukan Islam di pusat jagaan orang tua? Anak-anak mereka yang bukan Islam memberi makanan haram bagi umat Islam untuk kita suapkan pada ibu bapa mereka. Boleh ke suap makanan itu? Ya, ini yang pertama sekali, kalau boleh biarlah masing-masing memahami sensitiviti masing-masing dalam bentuk penghormatan antara satu sama lain. Maka jagalah supaya tidak timbul perasaan-perasaan yang tidak baik dan berlaku kebersalahan dan juga rasaan tidak seronok dan tidak sedap hati. Kalau kita boleh memahami hakikat ini, insya-Allah mudah-mudahan cara kita memahami ini lebih kepada muamalah, husnul muamalah antara kaum keluarga, penjaga ataupun yang terbabit. Kalau kita boleh lakukan dengan baik, kesannya adalah amat-amat baik. Wallahu a'lam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada malam ni marilah sama-sama kita berdoa kepada sahabat-sahabat kita yang telah meninggal dunia akibat COVID-19 dan juga sebab-sebab yang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman, ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma shfi mardana warham mautana wa'afi mubtalana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa hujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.